Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, ada junior saya yang tanya macam mana saya study untuk SPM dan saya ada post dekat IG story, should I do a how I study for SPM video, and majority say yes. So here I am doing this video for you. I just wanted to motivate you, tiada unsur riak atau apa. Saya hanya nak share apa yang saya tahu dan I hope junior untuk batch seterusnya dapat naikkan prestasi sekolah. Dan saya akan share macam mana saya study untuk setiap subjek. So if you would like to know, please keep on watching. So I'm gonna start with common tips. Even though common tips ni benda biasa yang korang dengar, I just wanted to share with you guys my experience berdasarkan common tips yang saya akan share. So without further ado, let's get started. Goal, matlamat, benda tu lah yang akan bawa diri kita ke mana hala tuju kita. Kita buat sesuatu, of course kita kena ada tujuan. Kalau kita buat sesuatu tanpa ada tujuan dan matlamat, dia macam sia-sia. Korang belajar, tapi korang belajar tak tahu belajar untuk apa. If korang target untuk dapatkan 9A, itu goals korang. So, cara study korang kena lebih daripada orang lain. So, I started to have my own goals since I was Form 3. I'm not expected to get that kind of result for PT3. I was expecting more, but just Alhamdulillah. Dari situ saya mula tanam azam, tapi jangan terlalu fokuskan. Macam contoh korang set untuk 9As, but you study hard, stay up sampai 2-3 pagi, tak cukup tidur. Jangan macam tu. At the same time, korang kena pandai arrange masa. Dalam belajar, even dalam semua benda yang kita buat pun, kita kena ada semangat. Okay, contohlah, bila kita tak ada semangat nak belajar, homework pun rasa tak nak je buat. And then bila homework tu tak buat, kita tak tahu apa benda yang kita belajar. Ilmu tu pun macam tak nak je tahu masuk. Bila time exam, baru nak gelabah. Tapi korang expect that time exam nak dapat result yang macam A+. Tapi korang belajar dengan rasa terpaksa. Korang tak ada semangat langsung nak belajar. Jadi macam mana korang nak dapatkan result yang cantik kalau korang tak ada semangat kan? Korang kena timbulkan semangat tu dulu. Kena ada semangat dulu. So please korbankan masa korang, tenaga, semualah, korbankan semua untuk SPM ni. Ini berdasarkan my experience. Bila saya meniru masa buat homework, saya akan salin je bulat-bulat apa yang kawan saya tulis. And then saya akan tutup buku. Saya tak akan rujuk balik apa benda yang saya tulis, macam mana dia dapat jawapan. Jadi bila saya tak tanya dia, so nanti bila time exam, so saya baru akan sedar macam kenapa rasa macam tak pernah belajar. Padahal kita yang selalu copy homework member kan. Padahal kita dah belajar, cuma cara kita belajar itu salah. Jadi saya perhatikan, bila saya buat homework sendiri, saya akan rasa macam buat homework sambil study. Dua benda dalam satu masa. Time tu juga saya akan letak effort saya untuk cari jawapan tu. Even jawapan salah pun macam kita tahu itu pasal apa, tapi kita tak dapat jawapan. That's still okay daripada kita dah pasrah awal-awal, kita just copy. Mana lagi better? Of course yang ada effort kan. Okay, tips ni memang dah tak asing lagi didengar, tapi benda ni betul. Kalau mengantuk, korang simbahlah air dekat muka ke, cuci muka. And then macam jangan berangan. Fokus betul-betul dalam kelas. Saya tak nak cakap panjang lebar pasal tips ni sebab korang pun dah tahu. Okay, macam mana saya plan? On my way to home, saya akan plan dalam otak. Okay, balik rumah ni aku nak buat apa? And then lepas tu nak buat apa? And then pukul berapa nak study? Saya tak biasa study waktu petang, tapi ada kawan saya yang balik sekolah pun mampu lagi study. So it depends on you guys. Korang kena plan ahead. If korang jenis yang memang cepat lupa, korang boleh tulis dekat sticky note. Korang letak sticky note tu dekat tempat yang korang always pergi. Korang tahu korang ada exam yang besar. Jadi kalau korang nak berjaya, korang please utamakan Allah dulu. Kalau saya lah, saya akan baca waktu sebelum study. Contoh waktu weekend, hari Sabtu. After solat subuh, saya akan baca Al-Quran dalam 2 page. And then saya akan start study. Kalau korang jenis yang boleh study pukul 4-5 pagi, then korang boleh bangun pukul 4-5 pagi. Before that, buat solat sunat, tahajud dengan hajat dulu. Apa yang korang nak belajar, time tu insyaAllah dipermudahkan. Saya
Saya ada seorang kawan ni, seorang dua. Dia suka tanya saya soalan yang lagi-lagi subjek favourite saya macam maths, physics. So cara saya untuk buat dia faham, contohlah dia dah sampai soalan tu tapi saya belum lagi sampai soalan tu, dan dia tanya saya macam mana nak buat soalan ni. So saya akan stopkan dulu apa yang saya tengah buat, soalan mana yang saya tengah buat, dan saya akan tolong dia cari jawapan. Dan bila dia dapat jawapan, saya akan rekod, saya akan terangkan macam mana boleh dapat jawapan macam tu. Saya tak nak dia hanya dapat jawapan, saya nak dia tahu macam mana saya dapat jawapan tu. Bagi saya benda tu tak susah pun kita nak ajar kawan kita. Okay, so first subject BM. I know a lot of you guys memang pandai BM, tapi di sini saya hanya nak bagi tahu macam mana untuk score grade yang lagi baik. Satu buku rujukan je saya guna. Saya guna modul karangan, tapi dia macam tak ada dekat Popular or MPH sebab dia macam modul yang kita dapat time macam seminar macam tu. Untuk tata bahasa, saya nasihatkan korang untuk rajin-rajin buat soalan pasir, sebab soalan pasir pattern dia sama, bentuk soalan sama, soalannya yang berbeza. Still hukum dalam tata bahasa tu tak berubah. Untuk Komsas, untuk novel dan untuk buku antologi, of course korang kena habiskan, kena khatamkan. Sebab dalam buku rujukan tu kadang-kadang tak complete. Dia hanya summarizekan setiap bab, summarizekan setiap cerpen. Dia tak bagi tahu secara spesifik dialog, pukul berapa, dekat mana. Kadang-kadang dia tak bagi tahu. Untuk soalan novel, dia pun akan tanya macam latar tempat, latar masa. So korang khatamkanlah novel korang tu. Lepas dah habis setiap bab untuk novel, korang boleh ceritakan balik dekat diri sendiri, macam bermonolog luaran lah. Ataupun kalau korang jenis yang suka menulis, korang boleh write down the important events yang ada dalam setiap chapter tu. Jadi korang boleh macam buat macam kronologi lah. Dalam bab ni ini, lepas ni ini, lepas ni ini, lepas ini. Tak perlu buat panjang-panjang, buat untuk korang faham je, untuk korang ingat je. Pastikan bila menulis tu, korang sudah cantik-cantik. Sebab bila korang tulis cincai-cincai, nota tu korang tak akan tengok lama pun. Korang akan tengok paling pun sekali, dua kali, and then dah. And then bila dah habis SPM, korang baru sedar korang ada nota tu. Dia macam korang dah bazir waktu untuk buat nota tu, korang sia-siakan nota tu, tak guna pun. So that's why korang buatlah nota cantik-cantik. Korang guna highlighter, guna pen berwarna, guna apalah untuk nampak nota tu nampak cantik. Untuk rumusan, saya sarankan just banyakkan buat latihan, sebab rumusan ni dia ada peraturan dia sendiri kan, supaya korang ingat macam mana cara nak buat rumusan. And then untuk karangan, saya akan baca contoh-contoh karangan. Saya akan cari yang betul-betul bahasa dan panjangnya standard SPM. So, dia akan memudahkan korang untuk bina ayat yang cantik dalam karangan korang. Macam contoh, anjakan paradigma, metropolitan, wahana ini. Kalau korang ada kata-kata hikmat dalam karangan tu, korang boleh highlight. Then, korang boleh tulis dekat mana-mana. Buat flashcard ke. Kalau nak buat flashcard tu, dekat depan tu, korang tulislah peribahasa dia. Contoh, sambil menyelam minum air. And then belakang dia, korang tulis sekali maksud dia. Supaya bila korang buat macam Q&A dengan diri sendiri, korang tak akan rasa terpinga-pinga. And then setiap kali buat karangan, saya akan tulis one husband, five wife dekat tepi kertas karangan guna pensel. Saya akan tulis apa, bila, bagaimana, siapa, kenapa. Bila saya start, saya akan refer. Dan korang kalau buat karangan, please bagi contoh banyak-banyak. And then of course, bila buat karangan ni, ayat-ayat gramatis tu korang kena letak dekat semua perenggan, tapi pendahuluan tu lebihkan sikit, sebab untuk menarik perhatian pula. Sebab untuk menarik perhatian pemeriksa. Pemeriksa dia akan baca karangan korang dari pendahuluan dulu. And then kalau korang buat karangan untuk BM, untuk subjek-subjek yang lain juga, please practice ikut masa dalam exam. Benda ni sekaligus dapat melatih otak kita untuk macam terbiasa dengan waktu exam. I'm not really good in English, but I'll try to explain what I know and what I did during SPM year. Okay, so for English, I read materials in English. I read it online and then choose one article you want to read. Korang boleh baca kuat-kuat, korang baca, and then telinga korang dapat dengar dan otak korang dapat merangsang apa yang korang tengah baca. Kalau korang jenis yang memang korang baca slow-slow, tak guna suara, dan benda tu korang boleh ingat, then that's okay. Cara semua orang belajar berbeza-beza.
So depends kepada diri korang. And then choose 1 or 2 words that you don't know, write it down and then refer to the dictionary. What's the meaning? Write the sample sentences and use it in your daily conversation. Kalau korang hanya menulis, korang tak guna pun perkataan tu dalam essay ke, dalam daily conversation, dalam apa-apa pun. So macam, what's the point korang tulis? And then kalau korang jadi yang macam susah, korang try to memorize it. And then macam korang boleh guna cara yang tadi, stick the paper at the place where you always go. I also watch YouTube. Her channel name is English with Lucy, so you guys can check her channel out. I learned a lot from her. It's better for you to have a book for English. For novels and poems, I have nothing to say. You just need to kena khatamkan je. And then for essay, I'm not good in essay, but based on my experience, I usually do factual essay since Form 4 until Form 5. But when SPM is around the corner, I change from factual essay to narrative essay because I watched this one YouTuber, I forgot his name. He got straight A. He reveals what his secret for English. I found out that he writes narrative essay because it's all your plot. Narrative essay can attract the penanda. What is penanda in English? The examiner, right? So it will attract the examiners because the examiners will read thousands of essays. But when it comes to narrative, you can add plot twist. Macam contoh, korang boleh ambil plot daripada Disney movie, Netflix series. And then for proverbs and idioms, you can do like peribahasa that I told you. You can do flashcards. And then for maths, all I can say is maths is best. I love maths. Always practice, practice and practice. Yang paling penting, siapkan homework. Korang kena siapkan supaya korang faham apa yang korang tengah belajar. Korang boleh watch YouTube like how to do putaran, lukis image or how to do penjelmaan. I advise you untuk rajin buat paper 1. Sebab apa? Korang hanya just kira and then bulat. Contoh hari ni korang buat paper 1, buat sampai habis dan ikut peruntukan masa. And then korang tanda sendiri. Kalau markah korang masih kurang bagus, esoknya korang buat lagi soalan yang sama, set yang sama. Dan korang tanda lagi. Tengok ada improvement ke tak. Ada soalan yang korang salah. Korang kena cari tahu kenapa dapat jawapan itu. Dan kalau korang tak tahu, please tanya. Praktiskan buat paper 1 sampailah korang dapat markah 35 ke atas. Kertas 2, waktu exam, jawab soalan bahagian B dulu. Sebab kita dah tahu pattern soalan dia macam mana. Sebab untuk bahagian A, kadang-kadang akan ada soalan yang akan trick korang. Jadi korang jawab dulu soalan yang trick korang. Otak akan berselaru tau. Bila otak berselaru, nanti bila sampai bahagian B, soalan yang senang pun kita dah tak mampu nak jawab. I'm not really love sejarah and I'm not really pro in sejarah. But ada benda yang saya buat yang membolehkan saya untuk dapat A. Buku teks tu always akan jadi your reference book. And then I advise you to do colourful notes. Nak tampal stiker pun tampal lah. Tampal stiker Barbie, Hello Kitty, tampal je kalau korang suka. Supaya korang akan guna nota tu untuk jangka masa yang lama. Saya advise korang untuk banyakkan buat soalan objektif. Sebab time saya jawab soalan objektif sejarah, sebelum tu saya ada buat revision untuk past year questions untuk soalan sejarah. Dan bila jawab sejarah, ada beberapa soalan yang dah pernah keluar dalam past year, dia keluar lagi. Lagipun soalan dia hanya akan ubah sedikit struktur ayat dan ubah kedudukan jawapan. Jawapannya masih tetap sama. And then korang boleh buat macam yang maths tadi. Korang tanda sendiri lepas dah jawab. And then the next day korang buat balik sampai korang dapat markah 35 dan ke atas. Kalau boleh dapatkan markah full. And then korang boleh juga praktis kertas 3 sebab kertas 3 tu kan menyalin. Bila kita dah menyalin banyak kali, so lama-lama kita boleh ingat juga tau sedikit sebanyak. Kertas 2 please score bahagian K-part sebab bahagian K-part ni macam bonus untuk kita semua untuk skor. Untuk soalan K-part 4 markah, korang bagilah 5 isi. Soalan K-part 6 markah, bagilah 8 isi ke. Soalan K-part 12 markah, bagilah 14 isi. Biar isi lebih, jangan kurang. Dan untuk paper 2 juga, untuk buku pasir tu kan, contoh soalan yang pertama. Okay, saya dah start dah, tak tahu. Saya akan salin jawapan.
Tapi saya akan salin dekat kertas kosong dulu. Bila saya salin dekat kertas kosong, so saya akan boleh buat soalan tu berulang-ulang kali. And then saya akan buat lagi set yang sama berulang kali. Ada satu waktu tu saya jumpa dekat YouTube sejarah song. So kalau korang jenis yang suka dengar lagu, korang cepat hafal lagu, korang boleh cipta lagu ataupun korang boleh dengar lagu yang ada dekat YouTube. Dekat dalam pendidikan Islam ni dia banyak sangat sediakan akronim tau. Macam contoh perkara wajib haji, naik motor laju masuk longkang meninggal, naik niat di miqat, motor bermalam di Musdalifah, laju lontar Jamrah Aqabah, masuk malam di Mina, longkang lontar ketiga-tiga jamrah dan meninggal, tinggalkan perkara larangan. Walaupun ayat dia rare, ayat yang rare lah yang kita senang nak ingat tau sebenarnya. Dia tak macam ayat yang klise. And then always practicekan soalan kibat, sebab soalan kibat ni kadang-kadang dia akan confuse kita. Dia akan bagi penyataan and then dia akan cakap berikan hujah anda. Dan dari situ kita dah start dah. Soalan ni nak apa? Kesan ke, nak akibat ke, nak apa? That's why korang kena practice untuk jawab soalan kibat. And then untuk korang yang lemah jawi, korang boleh baca buku teks pendidikan Islam, buku teks sekolah. Sebab buku teks pun dah dalam bahasa Jawi. Sedikit sebanyak korang tahu macam mana nak eja perkataan-perkataan dalam Jawi. And then untuk tajwid, of course lah, korang kena tahu, korang kena hafal. Cuma ada satu cara saya hafal untuk hukum, untuk yang wakaf-wakaf tu. Nanti saya akan bagi gambar. Maths ialah subjek yang paling banyak saya study. Sebab apa? Sebab one killer subjek. Second, saya suka Maths. Third, saya rasa fun buat Maths even susah. Bila kita ada perasaan suka dekat satu subjek tu, kita akan rasa semangat nak buat. Untuk my juniors, please jangan set minda korang yang Maths ni susah. Kalau korang set macam tu, of course lah korang akan always stuck buat Maths. Sebenarnya ada je orang yang pandai Maths. Buktinya kan ada je yang boleh dapat Maths A+. Korang kena ada perasaan suka dekat Maths tu dulu, baru korang boleh mendekati Maths and then fahamkan dia, and then baru korang boleh macam rasa senang belajar Maths. And then bila saya buat homework, saya akan make sure okay ni homework, and then reference book akan buka chapter yang saya tengah buat homework tu. And then bila korang dah macam start, terus dia refer buku rujukan. Kalau korang tak bersedia, buku rujukan pun entah ke mana, dia akan buatkan otak kita bercelaru. Contoh korang macam bercelaru dengan soalan Maths, tak tahu macam mana. And then nak cari buku rujukan pun satu hal, and then kalkulator hilang pun satu hal. So that's why sebelum belajar kita kena prepare diri, prepare benda-benda yang kita perlukan, cari suasana yang tenang. And then korang kena banyak buat latihan. Sebab buat latihan adalah salah satu cara untuk korang ingat formula, dan salah satu cara untuk korang terbiasa dengan soalan macam tu. Banyakkan buat latihan soalan MRSM, SBP, past year, soalan negeri lain ke. And then bila buat latihan, cuba korang try untuk soalan yang direct dulu. Saya suka satu buku ni, saya guna buku Viper. Dia ada untuk paper 1 dengan paper 2. Tapi buku Viper ni dia sangat-sangat membantu sebab dia soalan dia direct. Dan jawapan dia akan sekalikan dengan jalan kira. Korang kalau nak cari buku latihan, cari buku yang dah ada jalan kira sekali. Jangan korang terus refer jawapan. Try dulu buat jawapan kira macam last option korang. And then korang boleh tengok YouTube. Why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know. Masa jawab paper fizik ni lah yang saya rasa macam menderita sikit. Sebab time tu juga saya sakit dan macam tak boleh fokus nak jawab. So saya macam rasa kecewa sikit sebab tak dapat buat betul-betul untuk paper yang saya minat. Tapi saya percaya semua yang berlaku ni mesti ada hikmahnya. So untuk subjek ni, nasihat saya ialah korang kena fahamkan fizik. Kita kena faham daripada basic dulu. Masa saya form 4, saya tak faham apa yang saya belajar pasal fizik ni sebenarnya. Saya hanya depends kepada cikgu dalam kelas dan YouTube. Even dah tanya cikgu dalam kelas pun saya masih tak faham apa benda sebenarnya ni. And then bila dah start form 5, saya dah mula pergi tuition. And then saya ada dapat satu cikgu ni, dia sangat detail. Dia menerangkan daripada A sampai Z sampai saya faham fizik. Cuma ada bab yang saya tak berapa nak faham. Even cikgu tu dah berulang-ulang kali explain pun saya tak ada masuk. Tapi apa yang saya nak cakap, korang kena faham
banyakkan tengok YouTube, banyakkan search, banyakkan cari tahu, explore pasal fizik ni. Sebab fizik ni pun kita guna dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya guna buku rujukan. I think you guys pun sama kan? And then sama juga macam maths, macam sejarah. Rajin-rajinkan buat soalan objektif. Sebab fizik ni untuk soalan objektif dia akan merangkumi daripada bab 1 form 4 sampai akhir bab form 5 bab 5. So korang nak tak nak korang kena master semua bab. Sebab soalan untuk fizik macam berulang juga. Ada juga soalan yang saya pernah jawab dan dia keluar lagi. Cuma soalan dia, struktur ayat dia ubah. Better jawab dalam kertas, jangan jawab dalam buku terus. Sebab korang boleh buat soalan tu berulang-ulang kali. Tak payahlah korang macam nak padam. Okay, korang dah bulat, lepas tu esok ni nak padam, bulat lagi, lepas tu nak padam lagi. Kalau boleh dapatkanlah markah 45 ke atas. InsyaAllah korang boleh kalau kita ada usaha, kita bersungguh-sungguh. And then untuk soalan yang paper 2, untuk soalan modification tu, korang banyakkan buat latihan untuk soalan tu sebab dia dah 10 markah. And then korang just bagi cadangan korang and then reason dia. Korang nak bagi reason, korang kena fahamkan dulu basic. Kalau untuk soalan eksperimen, korang memang kena buat lah. Time dalam kelas tu korang memang kena buat eksperimen tu baru korang tahu. And also korang boleh buat nota yang cantik-cantik supaya nanti korang akan hargai usaha korang untuk buat nota tu. And then you guys tak akan terus buang. Tips saya untuk chemistry ni, dalam kelas kena fokus. Dan saya suka teacher ni, dia sangat-sangat membantu kita orang untuk faham. Dan saya dapat faham chemistry dengan cepat lah. And then yang pasti korang kena hafal lah macam formula kimia, cara nak bentuk persamaan, everything that yang basic-basic korang kena tahu. Siri elektrokimia yang kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup syukur agama. Tu pun saya dapat daripada YouTube PTTI, Cikgu Fana. Korang boleh check out channel diorang. Setiap kali sebelum exam, saya akan buka channel-channel. Macam contoh hari ni subjek BM. Saya akan buka channel YouTube yang ada subjek BM. Saya akan dengar sambil siap-siap nak pergi sekolah. Dekat channel PTTI tu pun Cikgu Fana dah terangkan daripada basic lagi supaya kita faham. Sebab kalau kita tak faham basic, kita terus pergi advance. Yang advance tu pun kita akan terkial-kial. So kita kena faham basic dulu, lepas tu kita baru boleh pergi advance. So chemistry ni pun korang boleh buat nota yang cantik-cantik. Korang juga boleh hafal keyword untuk setiap bab. Contohlah untuk bahagian B dengan C, untuk paper 2 dia akan keluar soalan kadar tindak balas. Jadi of course dia akan minta terangkan perbezaan antara set 1 dan set 2. So kadar tindak balas ni dia macam bagi saya satu subjek yang memang dah bocor dah cara nak jawab dia. Korang hanya perlu hafal, korang hanya perlu tahu macam mana cara nak jawab dia. Contoh, semakin besar saiz, frekuensi pelanggaran semakin meningkat, frekuensi pelanggaran berkesan pun semakin meningkat, and then kadar tindak balas pun meningkat. And then dah berdapat free markah macam tu. Tapi pastikan bila korang buat ayat tu kena betul-betul spesifik. Untuk set mana? Untuk set 2 atau untuk set 1. Dan korang perlu bandingkan. Kalau dia minta bandingkan, please bandingkan. Kalau korang memang dah buat ayat komplit kan, tapi korang tak bandingkan, korang hanya mungkin akan dapat markah 1. Sebab chemistry ni dia sangat strict. Jadi korang kena betul-betul tahu cara nak jawab dia. And then korang boleh lah macam aim. Time exam korang nak jawab soalan yang mana. Soalan kadar tindak balas boleh, soalan elektrolisis, soalan yang biasa keluar untuk bahagian B dan bahagian C. So korang carilah tahu macam cara nak buat ayat untuk bab tu. Dan korang boleh juga cari nota dekat Telegram. Korang boleh join banyak grup dekat Telegram. Sebab diorang dekat dalam grup Telegram tu, diorang akan share banyak benda. Diorang akan share akronim, diorang akan share modul untuk setiap negeri, diorang akan share past year questions. Please korang manfaatkan Telegram korang untuk tujuan pembelajaran. Untuk SK, kita always guna buku teks. And then rajinkan buat nota. Sebab buku SK tu tebal. Takkan korang nak baca buku setebal-tebal tu time exam. Takkan korang nak selak satu. Saya pun pernah buat macam tu dan jenuh nak selak satu tu. Bukannya kita boleh ingat semua pun. That's why nota tu penting. Korang buatlah nota cantik-cantik. Please spend your time untuk buat nota. Don't procrastinate. And start study right now. Okay, after watch this video. Of course, untuk SK ni kena tahulah cara buat coding. Cara nak mahir dalam coding, korang kena banyakkan latihan. Itu je lah keyword dia.
Lagipun dalam buku teks dia akan ada bagi tahu cara nak buat coding untuk cari mean ke, median ke. So korang kalau korang memang tak faham coding tu, korang just salin je. And then korang just identify macam perkataan macam contohlah saiz kasut. Itu kan perkataan yang memang macam boleh diubah. So korang macam identify, oh benda ni lah nanti dalam exam dia akan tukar-tukar. Dia boleh jadi saiz baju, saiz bag. Ada ke saiz bag? Kena tahu juga istilah dalam coding macam TB untuk table border, TD untuk table data, TR untuk table row, H untuk header, P untuk paragraph, apa lagi. So pastikan korang buat kerja khusus untuk tahu semuanya, semua istilah, dan untuk tahu cara nak buat coding. Korang punya application tu tak berjalan sebab korang tertinggal semicolon ke, tertinggal macam telinga tu. Jangan stres. Memang akan stres, tapi please jangan stres. Please check dengan hati-hati. Suruh kawan korang check, bapak, mak korang semua check. Kadang kita tak nampak, tapi orang lain dengan sekejap ni dia boleh nampak. Sejak saya form 4 dengan form 5, saya join kawai KRS. Bila join kawai ni memang akan rasa penat dan akan balik lambat. Tapi jangan jadikan penat korang tu sebagai alasan skip kelas untuk korang nak skip buat homework. Belajar juga, akademik juga. Masa saya form 4, saya ada join kawai dan join camp. Masa peringkat negeri dan kebahasaan tu, saya tak dapat masuk kelas around 2 weeks. And then when I came to school, saya rasa blank sangat-sangat. Apa yang cikgu cakap? Diorang macam dah laju tau. Diorang dah sampai bab sekian-sekian. Dan diorang dah nak habis pun bab tu. Saya ingat lagi bab untuk chemistry, bab electrolysis. Diorang dah nak habis dah. Dan saya baru masuk kelas. Saya tak faham langsung apa benda. Jadi, apa yang saya buat, inisiatif saya ialah saya jumpa cikgu chemistry. Saya minta cikgu tu terangkan daripada awal lah. And then lama-lama saya faham juga. Okay, and then jangan jadikan aktiviti akademik korang sebagai penghalang untuk korang fokus dalam kelas, untuk korang berjaya dalam akademik. Orang yang berjaya dalam akademik boleh juga berjaya dalam co-curriculum, asalkan dia pandai seimbangkan dua-dua tu. Yes, orang yang berjaya dia akan melalui kegagalan dulu. I'm so sorry if I ever tersalah cakap atau I mispronounce anything sebab my English is not good. Saya nak minta maaf juga kalau ada menyinggungkan hati sesiapa. So, I hope you learn something new from this video. If you want to show some support, please click the subscribe button down below and turn on the bell. Like this video and share with all your friends in your social media. Then, thank you so much yang dah tengok sampai ke saat ini. So, thank you so much. I love you guys so much. See you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.